Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair amma ba'. Jadi pada pagi ini kita tak mengaji sebagaimana biasa, iaitu kita baca kitab fiqh, dan tetapi pada pagi ini kuliah duha kita mengambil kesempatan dan peluang saya nak menjawab beberapa kemusykilan dan persoalan yang dikemukakan oleh sahabat-sahabat yang mengikuti kuliah kita secara live ini. Dikemukakan banyak soalan. Jadi insya-Allah saya akan cuba untuk menjawab semua soalan-soalan tersebut sebelum habis Ramadan. Saya cuba untuk menjawab semua soalan-soalan tersebut sebelum berakhirnya bulan Ramadan, kerana soalan terlalu banyak. Jadi kalau yang sempat saya jawab lah. Sebab kerana setiap satu soalan yang anda kemukakan perlu dikemukakan dengan dalil dan juga hujah. Jadi setiap soalan tu saya kena baca kitab, kena rujuk kitab dan juga pandangan para ulama. Jadi di sini saya sempat membaca beberapa kemusykilan dan berserta dengan jawapannya, dan insya-Allah sama-sama kita akan mengambil perhatian untuk kita mengambil manfaat daripada jawapan yang akan diberikan. Yang pertama, soalan yang pertama, cara berwuduk dan sembahyang bagi orang yang silsilatil baul. Silsil baul ni maknanya orang yang kencing tak tus. Macam bagaimana cara dia berwuduk, bagaimana cara dia menunaikan sembahyang. Ini dibahaskan di dalam kitab-kitab fiqh. Orang yang kencing tak lawas ni maksudnya air kencing dia sentiasa keluar, ataupun sekejap keluar. Kencing tak tus lah orang sebut, dia tak boleh nak berhenti, mungkin ada penyakit menyebabkan berlaku demikian. Jadi caranya, ketika dia nak sembahyang, kalau di dalam mazhab Syafi'i, dia kena masuk waktu sembahyang dulu. Sebab apa kena masuk waktu sembahyang dulu? Dia kencing sampai habis. Kalau dia nak ambil sembahyang, kena masuk waktu sembahyang dulu untuk mengurangkan najis. Ini pandangan ni baik. Pandangan masalah ini, pandangan dalam mazhab Syafi'i ini baik. Elok kita ikut, maknanya masuk waktu dulu kita ambil sembahyang. Maknanya sebelum tu kita buang air kecil. Bila buang air kecil, lalu dia basuh. Selepas itu balut kemaluan. Balut kemaluan sama ada dengan kain ataupun dengan plastik. Tetapi kalau balut dengan kain, bila air kencing itu keluar dengan kadar ataupun jumlah yang banyak, dia akan meresap. Kain itu akan terkena pakaian kita sembahyang. Pakaian kita sembahyang seperti seluar ataupun kain, maka menyebabkan pakaian itu najis. Jadi kita tidak sah kita bawa pakaian yang bernajis. Cara yang terbaik, maka setelah dibersihkan kemaluan seseorang yang mengidap penyakit ini, maka dibalut dengan plastik. Ada plastik macam-macam saiz kan, masuk dalam tu balut. Ketika balut itu lalu keluar najis, keluar air kencing, tak apa, diberi kemaafan. Tengah berwuduk, setelah dia balut, dia bersih, lepas tu dia balut dengan plastik, lepas tu dia keluar, tak apa, diberi kemaafan. Dia tengah berwuduk, keluar lagi, diberi kemaafan. Tengah sembahyang, keluar lagi, tak apa. Jadi nak sembahyang macam mana? Sembahyang aja. Walaupun tengah sembahyang, bila ketika kita rokok, sujud dia akan keluar. Kalau bagi orang yang berpenyakit silsil baul ini, maka diberi kemaafan, maka sembahyang dia sah. Cuma dalam mazhab Syafi'i, satu wuduk satu sembahyang. Contohnya sembahyang zuhur, dia buat macam tadi. Nak sembahyang asar, dia buat macam tu pula. Maknanya setiap kali nak sembahyang, dia kena berwuduk lain, dia bersihkan kemaluan dia balut, lepas tu dia sembahyang. Adapun di dalam mazhab Hambali, orang yang penyakit macam ini dan juga orang yang istihadah, dia boleh menjamakkan dua sembahyang. Kerana ada hadis yang Rasulullah memberi kelonggaran kepada seorang sahabiah perempuan yang mengalami penyakit istihadah. Istihadah ni sentiasa keluar darah. Dia bukan haid, dia bukan nifas, sentiasa keluar darah. Jadi menjamakkan dua sembahyang. Bila sebut jamak dua sembahyang, dalam mazhab Hanafi dipanggil jamak suri.
apakah yang dimaksudkan dengan jamak suri? Jamak di sudut gambaran sahaja. Contohnya, sembahyang Zuhur di hujung waktu. Di hujung waktu Zuhur. Ini jamak suri. Selepas habis sahaja sembahyang Zuhur, dia bagi salam, beberapa minit masuk waktu Asar. Lalu dia sembahyang Asar pula. Bagi orang yang silsil baul ini, dia boleh jamak suri. Maknanya jamak di sudut gambaran, tetapi di sudut waktunya masih waktu yang berbeza, waktu yang berlainan. Maksudnya Zuhur dalam waktu Zuhur, Asar dalam waktu Asar. Cuma Zuhur itu ditakhirkan dekat-dekat nak masuk waktu Asar. Habis saja sembahyang Zuhur, 2-3 minit masuk waktu Asar, terus sembahyang Asar. Itu dia panggil jamak suri. Dalam mazhab Hanafi boleh orang yang sakit kencing tak lawas ini. Tetapi di dalam mazhab Hambali boleh jamak hakiki. Jamak hakiki macam kita jamak musafir itulah. Selepas sembahyang Zuhur terus kepada sembahyang Asar. Orang yang sakit boleh jamak. Jamak hakiki di dalam mazhab Hambali. Jadi orang yang mengalami penyakit demikian, dia boleh berpegang kepada mazhab Hanafi, jamak suri ataupun jamak hakiki sebagaimana dalam mazhab Hambali, maka boleh dilakukan. Sebab ini termasuk di dalam rukhsah, kelonggaran yang ada di dalam agama. Itu berkaitan dengan masalah orang yang kencing tidak lawas, bagaimana dia berwuduk dan bagaimana dia sembahyang. Okey, kalau tak jelas tuan-tuan boleh hantar lagi soalan, saya akan jawab lagi supaya jawapan yang diberikan itu mudah faham dan senang untuk diamalkan. Soalan yang kedua, hukum baca Quran di kubur. Biasalah, dulu pun saya dah bahas dah isu masalah baca Quran di kubur ni. Biasalah orang Melayu kita, dia menjadi tradisi ataupun adat kebiasaannya, bila masuk bulan Ramadan dia nak baca Quran. Baca Quran, dia rajinlah pegang Quran, baca Quran. Lepas tu pula nak niat pula nak sedekah pahala kepada si mati. Satu, dia baca Quran, rajinlah, bagus satu baca Quran. Lepas tu dia niat nak sedekah pahala pada si mati. Yang kedua, yang ketiga pula ada kadang-kadang baca di kubur. Dulu saya dah bahas tentang masalah yang pertama, nak sebut tentang bacaan sedekah pahala kepada si mati. Jadi sedekah pahala kepada si mati, ulama khilaf sampai tak sampai, yang tu saya dah bahas. Cuma saya nak ulang sikit, yang kata sepakat sampai kepada si mati, doa dan juga istighfar. Doa dan istighfar. Kerana ayat Quran menyebut walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Surah Hash ayat 10. Yang kedua, sedekah. Ada hadis. Kerana ada hadis, Rasulullah kata, bila sahabat tanya, in tasaddaqtu anha, bagaimana ibu dia telah meninggal dunia, aku bersedekah niat pahala untuk si mati. Rasulullah kata na'am, maka sedekah juga sampai. Yang ketiga, haji dan umrah. Yang keempat, puasa. Orang yang meninggal dunia, ibu bapa kita contohnya meninggal dunia, dia tak sempat berpuasa kerana sakit di dalam bulan Ramadan, lalu dia meninggal dunia. Kita boleh berpuasa untuk ibu kita yang sebagai ganti kepada ibu, ayah ataupun kaum kerabat yang telah meninggal dunia. Jadi ini empat sepakat. Ulama semua setuju yang ni. Cuma sedekah pahala kepada si mati ini ulama khilaf. Daripada pandangan ulama salaf, mereka tak pernah buat benda ni. Rasulullah sendiri pun tak buat, sahabat tabi'in tak buat. Jadi Ibnu Mas'ud kata, barang siapa yang nak bersunnah, kenalah mengikut sunnah mereka itu. Kerana ulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kerana mereka adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam 3 kurun yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi kata khairul quruni qarni summa ladina yalunahum summa ladina yalunahum, 3 kurun ini tak buat. Cuma ada ulama yang kata sampai. Di antaranya Imam Ibnu Qudamah dan juga Imam Ahmad bin Hanbal kata sedekah pahala kepada si mati sampai. Baca Quran kepada si mati sampai. Jadi masalah ni khilaf. Cuma perlu tak baca di kubur? Jadi tak perlu baca di kubur. Tak perlu nak baca Quran di kubur. Baca di rumah pun kalau niat pahala kepada si mati, dia akan sampai. Dia akan sampai. Cuma sebahagian daripada ulama meletakkan syarat. Tadi saya baca, tuan-tuan boleh tengok di dalam kitab Tawdihul Ahkam Syarah kepada Bulughul Maram. Saya tak nak ulang banyak kali perbahasan ini kerana dah banyak diulang beberapa kali.
Takut tuan-tuan jemu saya ulang benda yang sama. Cuma kalau tuan-tuan baca di dalam kitab Kashful Litham jilid yang pertama tentang masalah bacaan Quran di kubur, jilid yang pertama muka surat 83, dia kata di sini far'un, ini suatu far', suatu cabang daripada perbahasan. Telah berkata Ibnu Qasim, padahal nakal ia daripada Ramli. Ibnu Qasim dia menakalkan pendapat Syekh Ramli. Syekh Ramli ulama di dalam mazhab Syafi'i, bahawasanya apabila berniat pahala qiraahnya, pahala bacaan itu bagi mayat, ataupun doa mengiringi qiraah, maknanya baca Quran niat kepada mayat ataupun doa selepas daripada bacaan. Doa selepas bacaan ini macam mana? Iaitu di antaranya Allahumma awfi sawabama qara'nahu ila fulan. Ya Allah, sampaikanlah pahala yang bacaan kami kepada si fulan. Kalau tak gerti nak bahasa Arab, niat je. Aku baca Quran ini niat pahala ketika doa itu kepada orang yang meninggal dunia. Dia kata hasil pahalanya bagi mayat. Dapat pahala dia kata. Sebab pandangan yang kedua kan kata sampai pahala bacaan kepada si mati. Ataupun bacaan di sisi kuburnya. Setengah ulama dia meletakkan kalau dapat itu baca di kubur. Ini sekadar pendapat. Tidak ada dalil daripada Quran, daripada hadis, asar sahabat dan juga asar tabi'in yang mengatakan kalau nak dapat pahala oleh si mati ini mesti kena baca Quran di kubur. Tidak ada dalil daripada Quran dan hadis. Cuma ini pandangan ulama. Ini pandangan. Hasil pahala baginya, maknanya pahala bagi semati itu bila baca baginya, dan seumpama pahala qiraahnya, dan hasil pahala itu bagi orang yang membaca pula. Maknanya hasil pahala orang yang baca bila baca Quran di kubur dan hasil pahala kepada si mati. Setengah ulama berpendapat nak dapat pahala kepada si mati dibaca di kubur. Tadi saya sebut dalil daripada Quran dan hadis tak ada, cuma ijtihad dia lah, pandangan dia. Sebab apa saya baca juga walaupun tak ada dalil daripada Quran dan hadis, kita ni kadang-kadang bila kita bahas isu fiqh, orang kata ustaz ni tak baca kitab ni, dia tak jumpa dalil, dia tak jumpa pandangan ulama ni, kita baca. Cuma nak bagi tahu dalil daripada Quran hadis tak ada. Ini ijtihad dia. Maknanya setengah ulama meletakkan bacaan nak dapat pahala kepada semati itu di kubur. Okey. Seterusnya, maka jikalau gugur pahala orang yang membaca itu kerana menggugurkan seperti ghalib, seperti kebiasaan. Orang yang baca Quran tu asalnya dia boleh dapat pahala. Dia baca Quran dia dapat pahala. Dia sedekah kepada si mati pun dapat pahala. Asalnya dia pun dapat pahala, bukan kata si mati sahaja dapat pahala. Tetapi boleh menghilangkan pahala orang yang baca kerana membangkitkan dunia, kerana dia bertujuan kerana dunia, kerana tujuan dunia. Seperti bacaan dengan menuntut ujrah. Dia kata seperti bacaan kerana upah. Kan orang duk upah kan? Sebahagian sekolah tahfiz, sekolah pondok, sekolah agama duk buat kan? Tak dapat pahala. Sebab dia baca Quran bukan lillahi ta'ala, dia baca Quran kerana upah. Tetapi maka saya ugia bahawa tiada gugur seumpama itu dengan nisbah bagi mayat. Maka mayat tak ada apalah, dapat pahala juga walaupun orang yang baca Quran itu kerana upah. Sebab mayat tak terlibat, dia tak tahu dengan niat orang. Okey, kesimpulan daripada kemusykilan ini, kalau tuan-tuan berpegang kepada dapat pahala bacaan Quran kepada si mati, boleh baca. Kerana ada pandangan yang kedua yang kata sampai pahala kepada si mati. Cuma tak semestinya baca di kubur. Baca di rumah pun sampai. Kerana yang mendatangkan pahala, yang memberi pahala kepada seseorang adalah Allah. Amalan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang yang akan memberi pahala Allah. Jadi Allah Ta'ala tidak meletakkan syarat mesti baca Quran tu mesti atas kubur baru aku bagi pahala. Tak ada sebut dalam Quran macam tu. Bila Allah Ta'ala tak sebut dalam Quran, Nabi pun tak sebut macam tu. Cuma kemusykilannya kenapa nak baca di kubur? Kenapa mesti nak baca di kubur? Ataupun kalau sekiranya secara kebetulan tak apa, Quran ni bacalah di mana-mana pun, asalkan bukan di dalam tempat yang najis seperti tandas. Di rumah dia baca, di masjid dia baca, dia berjalan dia baca, sampai di tanah perkuburan pun dia baca, dengan dia tidak meletakkan syarat. Aku ni nak baca pergi ke kubur, tujuan dia begini-begini, nak baca Quran atas kubur. Yang tu tidak disyariatkan. Nabi tak pernah ajar macam tu. Di sudut umumnya, bacalah Quran di mana-mana pun,
secara kebetulan dia sampai di kubur, dia pun jenis orang yang lazim, macam budak-budak tahfiz kan, di mana-mana sahaja dia berada dia baca Quran. Kebetulan sampai di kubur pun dia baca Quran, tak apa. Tetapi yang jadi masalah dalam masyarakat, pergi ke kubur dengan niat nak mengutuskan pahala kepada si mati, mesti baca Quran di kubur. Itu tidak ada syarat. Tidak ada syarat. Yang seterusnya, hadis tentang munculnya bintang yang penyakit akan diangkat. Saya dah ulang hurai banyak kali dah, tapi orang nak tanya lagi. Ada ustaz duk ceramah lagi. Baca hadis yang sama. Tak apalah, sepintas lalu saya ulang lagi. Yang dimaksudkan penyakit di sini bukan penyakit yang melanda manusia. Bila kita kata penyakit ini melanda tumbuhan dan buah-buahan, ustaz tu duk ulang lagi. Dia kata termasuklah penyakit yang akan melanda manusia akan terangkat bilanya munculnya suatu bintang di waktu subuh pada musim panas. Saya ulang sedikit sepintas lalu. Ni kitab, iaitu Syarah Zarqani, syarah kepada Muwatta' Imam Malik. Tengok dia kata apa. Yang dimaksudkan, idza tala'al najmu sabahan rufi'atil ahatu an kulli baladin. Apabila munculnya bintang di waktu pagi, diangkat akan ahah. Ahah ini adalah suatu penyakit yang melanda tumbuhan dan buah-buahan. Walaupun di dalam kamus disebut segala penyakit, tetapi ulama-ulama hadis meletakkan di bawah tajuk apa? Di bawah tajuk babun nahyi an bai'is thimari hatta yabdua salahuha. Bab tegahan menjual buah-buahan sebelum masak. Tengok. Semua ulama-ulama hadis bila kemukakan hadis ini, dia letak di bawah tajuk jual beli. Bukan masalah penyakit. Penyakit yang melanda manusia. Lalu dia kata apa di sini? Apabila akan terangkat penyakit yang berada di dikata setiap negeri. Setiap negeri di sini adalah Hijaz. Yang dimaksudkan di sini bukan negara-negara yang dulu daripada Hijaz. Lalu di dalam hadis yang lain, hadis yang berikutnya, Imam Malik mengemukakan, dikata qala Malik. Yang meriwayatkan hadis, sebahagian daripada hadis berkaitan penyakit ini adalah Imam Malik. Jadi Imam Malik ini ketika dia meriwayatkan hadis, dia kata hadis ini wal amru andana fil bai'il batikh wal kisai wal khizbir wal jazari. Dia kata yang dimaksudkan di sini batikh, penyakit yang melanda batikh. Batikh ni apa dia? Tembikai, timun, buah-buahan, penyakit yang melanda kepada buah-buahan. Tak kena mengena langsung. Jadi saya nak bagi tahu lah ustaz-ustaz yang duk baca hadis ni, duk jual kepada orang, tak usah baca, berhenti. Dan tuan-tuan duk share dalam grup WhatsApp, berhenti. Tak betul langsung tu. Penyakit itu melanda kepada tumbuh-tumbuhan ataupun buah-buahan. Disebut di sini jenis bentuk buah-buahan yang dilanda penyakit tersebut. Lalu dia kata idza tala'atis suraya wa tulu'uha sabahan yaqa'u fi awali fasl saif. Munculnya bintang itu di waktu pagi pada permulaan musim panas. Tempat kita ni mana ada musim panas? Panas yang tak ketara lah. Dia ada saif, rabi', syita, kharif. Maknanya 4 musim. Tempat kita tak berlaku. Ini yang dimaksudkan di sini bukan sahaja negara-negara yang mengalami 4 musim tersebut, tetapi di Hijaz. Yang dimaksudkan di sini di Hijaz, iaitu Mekah, Madinah. Okey ya? Kalau Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis-hadis berikut, hadis-hadis tersebut. Masalah penyakit, hadis yang mengatakan, yang dikatakan terangkat penyakit itu, iaitu Imam Bukhari dia ketika melaporkan hadis yang ke-2197. 2198. 2198. Tajuk dia kata apa? Babu idza ba'a thimara qabla an yabduwa salahuha summa asabathu ahatun fahuwa minal bai'i. Jelas sebab tu kena mengaji Bukhari. Jelas. Lagi jelas. Dia kata bab seseorang yang menjual buah-buahan sebelum masak, kemudian dilanda penyakit kepada buah-buahan, bukan penyakit yang melanda manusia seperti COVID-19 ini. Tak betul 100% tu. Berhenti daripada duk jual hadis ni. Fahuwa minal bai', maknanya kerugian itu ditanggung oleh penjual. Maknanya pembeli boleh tuntut ganti rugi kepada penjual.
Jadi saya tak nak ulang banyak kali, walaupun duk tanya banyak kali dalam WhatsApp tu cukup. Hari-hari duk tanya benda yang sama. Kita dah terang lah. Oh, ustaz ni kata, ustaz ni kata, ustaz ni kata, ustaz ni kata, tok guru ni kata, tok guru ni kata. Tanya tok guru tu dia ambil dalil di mana? Buka kitab apa? Bagaimana cara dia faham? Bagaimana para ulama-ulama hadis mensyarahkan hadis tersebut? Jangan pakai tangkap muat je ilmu ni tuan-tuan. Jadi rosak kita. Okey. Itu soalan yang ketiga. Soalan yang keempat, khatam Al-Quran dibahagikan satu juzuk seorang. Jadi dia masuk khatam Quran tak? Satu khatam Quran tak? Yang kedua ni, adakah dianggap tadarus? Saya dah jawab tak dianggap sebagai khatam Quran. Khatam Quran satu juzuk yang dia baca tu lah. Bukan dia dapat 30 juzuk. Dan tak dianggap sebagai tadarus. Tadarusai, tadarasu, tadarusah maknanya bertadarus ni beramai-ramai. Sebab itu ada hadis menyebut majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatadarasuna al-Qur'ana. Disebut itu majtama'a qaumun, berimpun. Ada pembaca Quran di rumah tak berimpun. Dia duduk seorang-seorang. Kalau dia berimpun pun berimpun dalam keluarga dia, bukan dia berimpun dalam grup WhatsApp. Walaupun ada orang kata jawab, bagi saya dalam masalah ini terpulang, tuan-tuan nak pegang pendapat yang mana? Bagi saya dalam isu ini, maka tak dapat pahala 30 juzuk Al-Quran. Dia akan dapat pahala yang dia baca sahaja satu juzuk, sebab tidak berimpun. Syarat tadarus ataupun majlis khatam Quran itu dia berada berhimpun, itu syaratnya. Okey, yang kelima. Soalan yang kelima, hadis tiap pagi sedekah fadilat, sedekah Fatihah kepada ibu bapa. Ustaz ni masuk TV, masuk radio, selalu duduk ceramah, orang tanya saya, ustaz ni mengeluarkan hadis ni. Sepatutnya hadis dikeluarkan oleh Nabi. Bila Nabi bersabda, disebut dalam kitab-kitab hadis. Jadi hadis ni tak ada. Hadis ni tak ada, maka setiap pagi untuk dapat keberkatan hidup atas dunia ni, dia kata ada hadis Rasulullah memerintahkan dan juga menganjurkan supaya baca Fatihah sedekah kepada ibu bapa. Ini tidak ada hadis. Kalau ada hadis, kemukakan. Soalan yang keenam. Dalil solat fadilat solat awal waktu. Dalil tentang fadilat sembahyang di awal waktu. Ada dalil Bukhari Muslim banyak, dan hadis-hadis yang lain selain daripada Bukhari Muslim pun ada. Bila datangnya sahabat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata ya Rasulullah, ayul a'mal afdal. Wahai Rasulullah, apakah jenis amalan yang paling baik di sisi Allah? Jadi Rasulullah kata as-salatu fi awwali waqtiha. Sembahyang di awal waktu. Ada hadis, itu hadisnya. Sebab sahabat yang bertanya ni, dia tanya apa dalilnya. Maka itulah yang kita kemukakan. Pahala yang besar dan juga ganjaran yang besar sembahyang di awal waktu adalah as-salatu fi awwali waqtiha. Nabi kita sembahyang di awal waktu. Soalan yang ketujuh, solat tarawih musim PKP, kebaikannya dia kata macam kelebihannya iaitu dia nak memperbanyakkan tahajud sambung sampai ke sahur selepas witir. Macam mana? Mungkin bila duduk di rumah ni masa panjang lah, dia nak memperbanyakkan tahajud. Selepas main untuk witir tu, tahajud tu nak banyak, nak melebihkan rakaat sampai rapat, sampai bangun sahur sambung lagi sampai rapat ke subuh. Jadi sebenarnya masalah isu tahajud, saya dah bentangkan beberapa kali, setiap amalan kebaikan di waktu malam setelah bangun daripada tidur, kita buat sesuatu amalan yang baik, maka semua dipanggil tahajud. Berdasarkan kepada ayat Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Nafilah adalah merupakan suatu amalan tambahan. Sebahagian daripada malam hendaklah kamu bangun tahajud. Bagi Rasulullah tahajud ini adalah wajib, bagi umatnya adalah sunat. Tahajud di sini dengan makna tarkul hujud. Tinggal tempat tidur buat sesuatu ibadat. Seseorang yang sembahyang witir dipanggil tahajud. Dia sembahyang tarawih. Kalau dia sembahyang tarawih selepas tidur. Kadang-kadang orang buat tarawih ni selepas waktu Isya. Kadang-kadang dia tidur dulu tengah malam baru dia buat tarawih. Tak kira. Sesuatu amalan dilakukan selepas daripada tidur dipanggil tahajud semua tu. Sebab tarkul hujud. Saya baca banyak kitab tafsir dan juga ulama-ulama fiqh di dalam mentafsirkan maksud tahajud. Majoriti ulama kata tahajud itu suatu amalan yang baik yang dilakukan di tengah malam setelah bangun daripada tidur.
sikit sangat meletakkan tahajud itu dengan maksud nama bagi sembahyang tahajud. Sikit sangat ulama letak dalam beberapa kitab yang kecil di dalam mazhab Syafi'i. Ada pun kitab-kitab yang besar, tahajud dengan makna tarkul hujud, tinggal tempat tidur. Jadi kalau kita tengok di sudut hadis, bila orang tanya Aisyah radhiyallahu anha, kaifa kana salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan? Bagaimanakah bentuk ataupun cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan sembahyang di bulan Ramadan? Lalu Rasulullah kata, Aisyah jawab, dia kata yusalli arba'an wala tas'alni an husnihinna wa tulihinna. Dia sembahyang 4 rakaat. Lepas tu kamu jangan tanyalah panjang mana, cantik macam mana, jangan tanya, sebab memang panjang sungguh dan memang cantik sungguh Rasulullah sembahyang ini. Summa yusalli arba'an, kemudian 4, lalu ditutup dengan 3. 4 di sini ulama sebut bukan 4 terus, tapi 2-2, sebab solatul lain masna-masna. Kalau tuan-tuan baca di dalam kitab Fathul Malik, syarah kepada Muwatta Imam Malik, dan juga Zarqani, syarah kepada Muwatta Imam Malik juga, dia kata masna-masna di dalam hadis-hadis yang lain. 4 itu maknanya Aisyah ringkaskan, sepatutnya 2-2 jadi 4. Jadi bila 4 sembahyang malam, sama ada dalam bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan, lepas tu dia sembahyang 3 rakaat pula, jadi 11. Bila Aisyah kata dalam bulan Ramadan pun Rasulullah sembahyang 11 rakaat, di luar Ramadan pun 11 rakaat, di mana maksudnya waktu sembahyang tahajud? Bila Rasulullah sembahyang tahajud? Kalau dalam hadis yang diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis yang sahih, iaitu Rasulullah sembahyang 11 rakaat, sama ada dalam bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan, bila Rasulullah sembahyang tahajud, menunjukkan bahawa tahajud itu maksud melakukan qiyamul lail. Sama ada kita berdoa, kita berselawat, kita baca Quran, kita berzikir, kita sembahyang, apa-apa sembahyang, semua dipanggil tahajud. Jadi nama tahajud bukan nama bagi sembahyang, tetapi dia adalah merupakan nama kepada qiyamul lail. Jadi dia nak sembahyang sampai ke subuh, sembahyang lah. Maknanya dia tak perlu perbanyakkan rakaat, tetapi perpanjangkan sembahyang lama. Sembahyang lama. Okey. Betulkah di dalam hadis Hercules ini, Raja Hercules menyimpan gambar-gambar 20 orang, 25 orang rasul? Masa tu mana ada handphone, mana ada kamera, macam mana sebut kata ada hadis? Ini pun satu juga. Raja Hercules menyimpan gambar 25 rasul termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang bukan palsu, hadis kartun. Bukan hadis palsu, hadis tu hadis kartun. Mana ada gambar? Dia orang nak tangkap gambar macam mana? Nabi Adam pun dia tak tahu. Zaman itu Hercules itu zaman Rasulullah. Macam mana dia tahu muka Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh macam mana, dia pun tak tahu. Dan siapa pula tangkap gambar tu? Yang bagi dekat Hercules simpan. Maka tidak ada riwayat, tidak ada ahli sejarah menyebut demikian. Soalan yang berikutnya, pandangan yang mengatakan Allah Ta'ala di Arash itu adalah sesat. Yang ni kita kena bahas tajuk yang khusus, mungkin besok saya bahas. Ada pandangan lah, ada beberapa orang ustaz, tok guru, orang alim, dia kata sekiranya ada orang menganggap Allah Ta'ala itu berada di atas Arash, maka pandangan itu adalah sesat, terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah, bahkan terkeluar daripada Islam. Ini saya dah terang banyak kali, tetapi oleh kerana sahabat ini nak tahu juga, insya-Allah besok saya akan terangkan dalil-dalil yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memang berada di atas daripada Arash. Minta sahabat-sahabat yang menyaksikan perbahasan ataupun mengikuti kuliah ini, tolong share, tolong kempen dengan begitu meluas untuk kita bincang tajuk ini sekali lagi. Betul ke kalau kata Allah Ta'ala Tahara ni kafir, sesat, terkeluar daripada ahli sunnah jemaah? Besok saya akan terangkan berserta dengan dalil. Jadi wallahu alam, sekadar itu dulu sempat saya mengemukakan jawapan-jawapan terhadap kemusykilan yang ditimbulkan oleh tuan-tuan. Dan insya-Allah tuan-tuan akan kemuka banyak lagi soalan ataupun kemusykilan yang tuan-tuan boleh kemukakan. InsyaAllah kalau saya sempat jawab, saya akan perhabis memberi jawapan terhadap soalan yang ditimbulkan itu sebelum habis Ramadan.
insya-Allah. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.